Selamat sejahtera kepada pensyarah kami, Dr. Zulhilmi Paidi dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan berkenaan tajuk pakaian tradisional masyarakat Melayu di Malaysia. Nama kumpulan kami adalah Awang Handsome dan ahli kumpulan kami adalah Pavin anak lelaki Seka 290695, diri saya sendiri, dan Siti Haryati binti Arifin, nombor metriknya 290719, Citra anak perempuan Seka, nombor metrik 290577, Siti Asila binti Faizul Syaraini, nombor metrik 290778, Zulhilmi bin Sazali 290737. Bagi pengenalan, Malaysia mempunyai pelbagai jenis kain dan pakaian tradisional yang berbagai bentuk dan warna, dari tegolok bulu burung dan baju kulit kayu hinggalah kain songket di Raja yang Antik. Dengan ketibaan tamadun lama, kain tenunan dan batik Melayu dipakai oleh orang kenamaan dan kerabat diraja. Dengan ketibaan pendagang asing, pakaian serta kain seperti sutera Cina, pelikat dan jubah Arab dikenalkan di negara ini. Masyarakat Melayu mempunyai banyak pakaian yang menjadi tradisi mereka sehingga ke hari ini. Antaranya pakaian yang masih digunakan hingga ke hari ini oleh masyarakat Melayu di Malaysia ini ialah baju Melayu bagi kaum lelaki, baju kebaya dan baju kurung pula bagi kaum perempuan. Pakaian kaum Melayu dikategorikan kepada dua, iaitu bagi golongan wanita baju kurung dan bagi golongan lelaki pula baju Melayu. Baju kurung lazimnya diketahui sebagai jenis baju longgar yang labuh, kadangkala hingga ke lutut dan dipadankan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju kurung boleh dipadankan dengan kain tradisional seperti songket atau batik digandingkan dengan kain selendang ataupun tudung kepala. Baju Melayu merupakan kemeja longgar yang dipakai dengan seluar panjang. Pakaian ini selalunya dipadankan dengan kain samping yang diikat di bahagian pinggang dan bersengkuk. Seterusnya, ahli kumpulan saya akan meneruskan pembentangan saya. Assalamualaikum. Okey, saya akan sambung kepada sejarah pakaian tradisional masyarakat Melayu, tapi saya akan cerita secara ringkaslah. Okey, sebelum kedatangan Islam di tanah Melayu, masyarakat Melayu kita ni dia hanya menggunakan ataupun dia buat pakaian dia hanya menggunakan kulit kayu sahaja, dan dia cuma menutup di bahagian-bahagian tubuh yang rasa yang sangat bukan sensitif, tapi dia lebih kepada yang sopan lah masa tu. Okey, setelah kedatangan Islam ataupun pedagang-pedagang daripada luar datang masuk ke dalam tanah Melayu, dekat situlah masyarakat kita sendiri dah tahu cara nak buat baju macam mana, cara nak mereka bentuk macam mana. Sebab sebelum kedatangan tu sebenarnya masyarakat Melayu kita dah ada kemahiran nak buat pakaian, cuma bahan tu tak ada lagi. Okey, bila dah masuk pedagang daripada luar, okey, ataupun orang-orang daripada luar lah datang memperkenalkan budaya dia apa semua, masa tu masyarakat Melayu ambil sedikit ataupun tiru sedikit lah cara pembuatan pakaian dengan betul dan lagi selesa. Dan paling ketara adalah penggunaan kapas untuk pembuatan baju tersebut. Okey, kalau perasan atau tidak sekarang ni, sampai sekarang lah kita ada buat baju kurung cotton. Okey, orang kata baju kurung cotton kan. Okay, baju kurung cotton ni adalah yang antara paling terkenal sampai sekarang. Lagi-lagi anak-anak muda, okey, dia pakai pergi sekolah. Bukan pergi sekolah je, dia pakai pergi belajar dekat universiti, dekat tempat kerja apa semua. Baju kurung cotton adalah yang paling selesa dan paling mudah didapatilah oleh semua masyarakat kita sampai sekarang. Okey, so masa tu memang boleh dikatakan benda yang sangat berguna untuk kita sampai sekarang lah. Jadi anak-anak muda pun boleh praktikkan benda tu, jadikan benda tu sangat-sangat selesa untuk
diri mereka. Sebab apa? Masa dulu, zaman masyarakat Melayu dulu, kaum pelaki hanya gunakan 2 helai kain. Untuk kain sarung dikilas dan juga kain sarung lah dijadikan cawat pakaian. Kalau kain perempuan pula, dia hanya menggunakan 3 helai, iaitu sarung, kain untuk berkemban dan juga selendang lah. Selendang tu which is tudung tu. Tahu kan zaman dulu tu, dia tutup kepala sebagai tudung. Okay? Sekarang ni dah banyak cara pembuatan, dah ada kepelbagaian dekat situ. Jadi memang boleh dikatakan banyak sangat perbezaan daripada zaman dulu dan juga zaman sekarang. Bentangkan tentang keunikan pakaian tradisional Melayu. Salah satunya adalah baju Melayu Teluk Belaga. Cara memakai baju Melayu Teluk Belaga biasanya samping dipakai di luar baju. Beberapa ciri khas masyarakat Melayu pada potongan Teluk Belaga menjadikan potongan ini digelar selengkapnya baju Melayu. Potongan Teluk Belaga, potongan lehernya dijahit secara sulaman. Cara memakai baju Melayu Teluk Belaga biasanya samping dipakai di sebelah dalam baju. Kedua adalah baju Melayu Cekak Musang. Baju Melayu Cekak Musang berhias 5 butir kancing atau 3 butang mengikuti tempat. Bagi rekaan 5 butir kancing, 2 butir bertindih di cekak leher dan diikuti dengan 3 butir di bahagian bawah, belahan. Leher baju kurung cekak musang mempunyai kolar. Kolar tersebut hanya selebar 1 jari dan kedudukannya menegak. Pada bahagian kolar adalah bukaan panjang yang berkancing. Biasanya ada 1 kancing pada kolar dan 2 atau 3 lagi kancing pada bukaannya. Butang emas atau emas berbatu permata digunakan sebagai pengancingnya. Kancing yang paling terkenal ialah kancing emas yang dipanggil garam sebuku dan kancing berbatu permata yang dikenali sebagai kunang-kunang sekebun. Baju kurung cekak musang wanita boleh dipakai dengan seluar atau kain sarung. Seluar yang selalu digunakan ialah kain seluar panjang dan seluar bambu. Jika mahu, samping dan selendang juga boleh dipakai bersama. Seterusnya adalah baju kurung moden. Pelbagai keperluan acara dan majlis, tidak kira formal mahupun tidak. Baju kurung moden diberikan sentuhan yang lebih moden dan pelbagai jenis sentuhan lain bagi menyuntik kelainan dari reka bentuknya yang asal iaitu longgar dan labur, namun ia sering dengan peredaran zaman. Antara ciri-ciri berlainan dengan baju kurung tradisional ialah potongannya, fabrik yang pelbagai dan hiasan yang ditambahkan kepada baju untuk mencantikkan lagi pakaian jenis ini. Ia digubah agar kelihatan kemas dan menarik serta tidak kelihatan gelobos seperti baju tradisional. Jubah seperti ini juga dinampakkan lain keserian dengan menambahkan aksesori seperti labuci dan manik-manik serta sulaman. Selain itu, baju dalam kategori seperti ini tidak mempunyai jahitan kikik dan pesak pada bahagian sisi baju seperti mana yang terdapat pada pakaian tradisional. Antara tambahan lain yang dipadankan dengannya ialah rebin yang diikat pada bahagian pinggang atau belakang, lining, piping, bunga, renda dan sebagainya. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah membuat pembentangan sebentar tadi. Saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan jenis pakaian tradisi masyarakat di Malaysia. Untuk part saya akan skupkan kepada pakaian tradisi masyarakat Melayu di Johor. Untuk makluman doktor dan juga kawan-kawan sekalian, pakaian Melayu Johor ini terus berkembang dan membentuk suatu pakaian tradisional yang sangat dikenali hingga abad ini. Pakaian tradisional Melayu Johor ini juga bukan saja boleh digunakan untuk upacara resmi ataupun perayaan, malah ianya boleh digunakan sebagai pakaian tradisi secara harian. Untuk
makluman semua, pakaian ini berasal dari tahun 1800 lagi dan ianya masih dipakai sehingga kini. Pakaian Melayu Johor ini sekarang ini banyak digunakan di jabatan-jabatan kerajaan, khususnya di negeri Johor. Pakaian ianya juga menampilkan rekaan unik seperti pakaian Johor ni sebenarnya dia mempunyai keunikan dia sendiri, iaitu di bahagian leher di mana ianya dijahit sebagai ataupun dipanggil sebagai tulang belut dengan cara sembatan halus. Kalau kita melihat baju kurung Johor ini agak berbeza dengan baju-baju yang kurung yang lain. Baju kurung Johor ini dia mempunyai leher bulat dan juga mempunyai belahan di hadapan, dan biasanya di leher itu dijahit rumah butang ataupun tempat kancing untuk diletakkan butang bagi memperkemaskan keadaan di leher pemakai. Jenis pakaian tradisi negeri Johor yang pertama adalah Teluk Belanga. Teluk Belanga ni adalah pakaian tradisi orang-orang Melayu Johor di Malaysia. Kebiasaannya baju Teluk Belanga ni dia orang pakai dengan seluar dan juga dipadankan juga dengan samping yang biasanya digunakan oleh kaum lelaki, dan juga sebagaimana tadi dia akan dirapikan juga dengan pemakaian butang ataupun kerongsang di leher. Bagi kaum perempuan pula, ianya dipadankan biasanya baju kurung itu dengan kain lipat tepi dan juga dikemaskan dengan kerongsang di leher. Baju kurung cekak musang pula adalah baju kurung yang diguna juga oleh orang-orang Melayu Johor, dan ianya telah dicipta dan dimodernkan daripada Teluk Belanga kepada cekak musang, kerana cekak musang ini mempunyai leher yang berbeza. Leher cekak musang ini banyak dipengaruhi seperti pakaian jubah, iaitu pakaian yang mana lehernya tu ditinggikan sedikit dan juga ianya mempunyai kancing sebanyak 3, 5 ataupun 7 lubang di leher itu. Ianya cekak musang ini tidak seperti tulang belut. Tulang belut dijahit menggunakan jahitan yang halus, tetapi baju kurung cekak musang ini perbezaannya adalah daripada leher ni yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zuhilmi bin Sazali, nombor matrik 29037. Hari ini saya ingin membentangkan tentang jenis-jenis kain yang ada dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Salah satunya ialah kain cindai. Kain cindai berasal daripada Gujarat, India, dan ia juga dikenali sebagai kain patola, iaitu sempena nama sebuah tempat di India. Sejak kurun ke-12 dan ke-13, kain cindai telah menjadi barang-barang pertukaran perdagangan yang sangat digemari kerana keunikan dan kesukaran untuk diperolehi. Dikatakan telah dibawa masuk ke negara ini oleh pedagang India yang beragama Islam. Bukanlah boleh disiapkan dalam waktu yang singkat kerana teknik pembuatan kain cindai amatlah rumit dan sangat memakan masa berbulan-bulan. Kain cindai dibuat menggunakan benang loseng dan benang pakan. Benang pakan juga dikenali sebagai benang emas. Oleh kerana itulah ia dikenali sebagai kain yang bermutu tinggi dan harganya sangat mahal. Yang kedua pula ialah kain batik. Sejarah perkembangan batik di Malaysia dikatakan bermula pada abad ke-15 pada kurun yang ke-20. Batik ini telah banyak menerima pengaruh dari daerah-daerah lain di Kepulauan Melayu, terutamanya di Pulau Jawa. Banyak proses yang rumit diperlukan dalam proses penghasilan batik ini, seperti membentangkan kain dasar, mencanting, mewarna, mematikan warna, merebus kain atau membuang lilin, membilas kain dan menjemur kain.
Batik mempunyai fungsi yang tersendiri dari segi fungsi ritual. Contohnya, bahan dalam adat melenggangkan perut bagi wanita yang hamil 7 bulan. Bagi fungsi kegunaan pula ialah contohnya untuk kegunaan pakaian harian khususnya untuk wanita atau untuk kegunaan menggendong bayi. Seterusnya pula ialah kain songket. Kain songket yang tergolong dalam kategori tekstil telah dijadikan sebagai perlambangan kepada keindahan. Songket juga dikatakan sebagai lembaran kain yang disulam dengan benang-benang emas, perak dan benang pelbagai warna lain. Antara negeri-negeri utama yang terkenal dalam penghasilan tenunan songket di Malaysia adalah di Terengganu, Pahang dan juga Kelantan. Selain itu, ciri khas yang turut terdapat dalam kain songket ialah terdapat songket yang digerus menggunakan kanji dan digerus menggunakan siput gerus untuk menghasilkan tekstur kain yang lebih licin namun tidak boleh dibasuh. Akhirnya, kesimpulannya, budaya pakaian tradisi Melayu melambang identiti negara. Sekian sahaja pembincangan kami. Sekian, terima kasih.